Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang mengenali cikgu. Okey, cikgu rasa dah lama cikgu tak upload video, lebih kurang 2 bulan kerana kesibukan cikgu dengan tanggungjawab di sekolah dan di rumah. Okey, pada hari ini cikgu rasa bertanggungjawab untuk terus uploadkan video kepada kamu sementara pula masa untuk kamu menghadapi peperiksaan tu semakin hampir. Dan walaupun cikgu busy, tetapi dalam hati cikgu masih ada perasaan untuk terus sedekahkan ilmu kepada kamu untuk mengajar kamu semua topik-topik yang berkaitan bagi persediaan kamu menghadapi peperiksaan pada bulan Januari nanti. Okay, cikgu terima banyak mesej daripada pelajar-pelajar dari seluruh negeri di Malaysia yang meminta cikgu untuk terus upload video tentang topik-topik yang berkaitan dengan soalan percubaan pada tahun ni. Okey, untuk pengetahuan kamu semua pelajar-pelajar, kamu hendaklah lihat balik soalan-soalan percubaan daripada setiap negeri. Kerana soalan-soalan percubaan itu kita boleh jadikan panduan, kita boleh jadikan rujukan untuk kita study, untuk kita buat revision topik apa yang harus kita belajar bagi menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar nanti. Kerana setiap negeri berlumba-lumba untuk keluarkan satu soalan yang ada kaitan, soalan yang bab-bab yang mengeluarkan bab-bab yang ada kaitan dengan soalan peperiksaan SPM yang sebenar. That's why jika kamu ada kelapangan waktu, kamu rujuklah daripada internet tentang soalan-soalan percubaan setiap negeri dan kamu berpandulah kepada soalan dan bab-bab yang dikeluarkan bila kamu nak buat revision atau nak mulakan proses pembelajaran bagi menyediakan diri kamu dengan peperiksaan yang sebenar pada Januari nanti. Okey, jadi pada video kali ini cikgu akan ajar topik-topik yang berkaitan dengan soalan percubaan yang dikeluarkan oleh negeri-negeri pada tahun ni. Cikgu akan mulakan dengan bab 1 Form 4. Okey, mengikut mesej yang dihantar kepada pelajar-pelajar daripada seluruh negeri di Malaysia ni kepada cikgu, mereka kata bab 1 ni ada keluar soalan mengenai tamadun Indus, tamadun Huangho dan tamadun Mesir Purba. Pada kelas ni, cikgu akan mulakan dengan tamadun Indus. So, saya akan bagi tahu dekat kamu tips bagaimana kamu harus study mengenai tamadun Indus, bahagian mana yang menjadi sasaran soalan dan bahagian mana yang kamu perlu mengkaji, meneliti dan menelaah serta menghafal isi-isi penting berkaitan tamadun Indus. Okey? Okey, cikgu mulakan mengenai tamadun Indus. Tamadun Indus ini bermula di lembah Sungai Indus. Okey? Bermula di lembah Sungai Indus. Okay. Semua tamadun awal dunia bermula di lembah sungai. Okay. Tamadun Indus di lembah Sungai Indus, tamadun Huangho di lembah Sungai Huangho, tamadun Mesir Purba di lembah Sungai Nil dan tamadun Mesopotamia di lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Okay. Kadang-kadang dia keluar soalan yang secara general, mengapakah sungai dijadikan satu lokasi awal kepada pembentukan tamadun awal dunia. Bermaksud kamu kena jawab secara logik kenapa manusia memilih sungai sebagai kawasan pertempatan awal. Sungai membekalkan kawasan tanah yang subur sesuai untuk manusia menjalankan kegiatan pertanian. Kedua, sungai sebagai sistem pengairan bagi mengairi air ke kawasan pertanian. Ketiga, sungai sebagai jalan pengangkutan untuk manusia menuju ke sesuatu tempat. Keempat, sungai membekalkan sumber protein, contohnya ikan, udang yang boleh dijadikan makanan atau bekalan protein kepada manusia. Kelima, kawasan sungai merupakan satu kawasan tanah yang subur, yang sesuai untuk pertanian. Maka jika ditanya mengapakah sungai menjadi lokasi awal tamadun manusia, maka kamu kena jawab berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi. Okey? Okey, tamadun Indus bermula di lembah Sungai Indus. Sungai Indus ini mengalir daripada pergunungan banjaran Himalaya, mengalir sehingga ke Laut Arab. Okey, yang tu tak perlu nak ingat, cuma kamu tahu di mana lokasi tamadun Indus. Tamadun Indus bermula di lembah Sungai Indus, disaliri oleh Sungai Indus. Okey, di lembah Sungai Indus yang subur ini, maka manusia mula membina pertempatan kekal. Biasa saja lokasi yang subur adalah menjadi sasaran untuk mereka membina pertempatan awal. Tamadun Indus ini bermula lebih kurang pada tahun 2500 sebelum Masihi dan berakhir pada 1800 sebelum Masihi. Dia tak tanya tahun.
Okay, dia tak tanya tahun. Tapi kalau kamu nak jawab dalam soalan esei tentang bila bermulanya kemunculan tamadun Indus, kamu boleh masukkan fakta ni. Tetapi dalam soalan SPM atau soalan objektif, dia tidak pernah tanya tahun berapakah kemunculan tamadun Indus. Dia tak pernah tanya. Okay. So, tamadun Indus bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi dan berakhir pada tahun 1800 sebelum Masihi. Okey, tamadun Indus ini berakhir atau runtuh disebabkan, ini adalah skop soalan. Tamadun Indus runtuh disebabkan oleh serangan orang Aryan. Okey, serangan orang Aryan dan bencana alam. Okey, ini adalah skop soalan. Okay, ini adalah skop soalan. Dia selalu keluar tanya tentang sama ada soalan objektif ataupun soalan struktur. Mengapakah tamadun Indus merosot? Apakah punca yang menyebabkan berlakunya kejatuhan tamadun Indus? Apakah sebabnya berakhirnya tamadun Indus? Maka you have to know the reason tamadun Indus runtuh atau tamadun Indus merosot disebabkan oleh dua alasan. Pertama, kerana serangan orang Aryan, dan yang kedua, bencana alam. Bencana alam tu boleh jadi banjir, okay, boleh jadi banjir, boleh jadi gempa bumi, boleh juga jadi kemarau. Okay. Mengenai tamadun Indus ni, dia ada satu filem tau, filem Hindi yang bertajuk Mohenjo-daro. Cikgu ingat lagi, cikgu pernah tengok filem ni, lakonan Hrithik Roshan. Okay? Dia cerita bagaimana manusia di kawasan pertempatan di lembah Sungai Indus ni membina bandar yang hebat, okay? Bandar terancam, iaitu bandar Mohenjo-daro. Dan bagaimana Mohenjo-daro ini runtuh disebabkan oleh banjir, okay? Daripada empanan yang rosak. Okey, sekarang ni bila kamu belajar tentang tamadun Indus, perkara pertama cikgu dah ajar yang penting. Jadi yang penting, okey, perkara pertama yang penting ialah di manakah lokasi tamadun Indus ni di lembah Sungai Indus. Itu poin pertama. Yang kedua, mengapakah tamadun Indus runtuh? Ada dua ni. Serangan orang Aryan dan bencana alam. Kadang-kadang soalan trik kamu, apakah faktor bencana alam yang menyebabkan keruntuhan tamadun Indus? Maka kamu carilah. Bencana alam tu maybe boleh jadi banjir, mungkin disebabkan gempa bumi atau mungkin disebabkan kemarau, menyebabkan penduduk merasakan kawasan tersebut tidak lagi sesuai untuk dijadikan pertempatan kekal. Okey, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri tamadun Indus. Kamu tahu kan, ciri-ciri tamadun ada 6, betul? Ciri yang pertama, pertempatan kekal. Ciri yang kedua, sistem pemerintahan. Ciri yang ketiga, organisasi sosial. Ciri yang keempat, pengkhususan kerja. Ciri yang kelima, bahasa dan tulisan. Dan ciri yang keenam, agama dan kepercayaan. So, kamu kena tahu setiap satu ciri. Kejap lagi baru cikgu akan terangkan yang mana satu skop soalan. Faham Okey, kita tengok dulu ciri yang pertama. Okey, pertempatan kekal. Pertempatan kekal. Okey. Ciri yang pertama ni penting. Kamu kena bersedia dengan isi ni. Kamu kena study kau-kau. Sebab ciri yang pertama ni selalu jadi skop soalan struktur dan esei pertempatan kekal dalam tamadun Indus. Okey. Adakah wujud pertempatan kekal dalam tamadun Indus? Of course wujud. Sebab apabila manusia mendirikan pertempatan kekal di kawasan lembah Sungai Indus yang subur, maka pertempatan kekal itu bermula daripada kampung, akhirnya berkembang kepada daerah dan akhirnya membentuk negara kota yang hebat. Okey? Pertempatan kekal dalam tamadun Indus menyaksikan wujudnya negara kota. Okay. Negara kota dalam tamadun Indus ini, okay, antara negara kota atau bandar yang wujud dalam tamadun Indus ini ialah Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, okay, Harappa, okay, Lothal dan Sukargendo. Okay. Mohenjo-daro dan Harappa adalah dua bandar yang sangat terancam, dibina dengan well planned, maksudnya dibina dengan sangat sistematik. Lothal dan Sukargendo adalah bandar pelabuhan. Ingat So soalan dekat
kat sini selalu tanya tentang perancangan bandar dalam tamadun Indus. Mengapakah Indus mampu membina bandar terancang? Namakan negara kota yang merupakan bandar terancang dalam tamadun Indus. So, kamu kena ingat ni, Mohenjo-daro dan Harappa adalah dua bandar yang sangat terancang yang dibina dengan penuh sistematik. Okay? Dan lokal dan Sukarendor adalah bandar pelabuhan. Bila pertempatan kekal ini menjadi skop soalan, bermaksud kamu kena tahu apakah isi penting, apakah faktor-faktor yang menjadikan, yang menyebabkan Mohenjo-daro dan Harappa adalah bandar yang terancang. Okey, tengok setiap satu isi ni sebab kamu nak kena buat esei kalau keluar esei tentang tamadun Indus. Okey, Mohenjo-daro dan Harappa merupakan bandar yang terancang. Okey, bandar terancang yang dibina dengan penuh sistematik. Okey, so kamu kena tahu sebab apa? Pertama, okey, bandar ini terbahagi kepada dua bahagian. Terbahagi kepada dua bahagian. Satu markah kamu dapat. Okey, bahagian pertama adalah pusat pentadbiran dan kegiatan agama. Bahagian kedua adalah kediaman. Nampak bagaimana mereka mampu membina satu bandar terancang yang hebat, memisahkan antara pusat pentadbiran dengan kawasan kediaman. Okay? Di dunia ni banyak bandar rojak, banyak bandar caca merba yang menggabungkan pusat pentadbiran, pusat riadah dengan pusat kediaman manusia secara berpusat di satu kawasan. Tetapi bandar yang terancang, nampak bagaimana Mohenjo-daro dan Harappa dibina, mereka memisahkan dua kawasan, iaitu yang pertama adalah pusat pentadbiran dan kegiatan agama. Yang kedua merupakan kawasan kediaman atau rumah penduduk. Maksudnya berlaku pemisahan secara jelas, menunjukkan bagaimana bandar ini dibina secara sistematik. Okey. Yang kedua, kenapa bandar ini adalah dikatakan bandar terancang? Sebab bandar ini dikelilingi tembok. Okey. Kenapa tembok penting dalam tamadun awal manusia? Tembok adalah benteng pertahanan. So, bila sesebuah bandar dikelilingi tembok, dibina tembok, maka ia adalah satu peranan untuk menghalang serangan orang luar. Bermaksud pentadbir kawasan tersebut sangat berpengetahuan, sangat melakukan persediaan dari segi keselamatan, dari aspek keselamatan bagi mempertahankan bandar. Maka tembok dibina sebagai benteng pertahanan. Okey, yang ketiga, kenapa dua bandar ini adalah bandar terancang? Yang ketiga, kerana bandar ini disusun atur secara sistematik. Okey, disusun atur secara sistematik. Okey. Yang keempat, kenapa bandar ini adalah bandar terancang? Kerana bandar ini dibina dengan ilmu geometri. Dan matematik. Nak bina bandar mesti smart dalam ilmu geometri dan matematik. Dari mana tamadun Indus, dari mana masyarakat Indus belajar ilmu geometri dan matematik ini? Mereka memperolehi ilmu matematik dan geometri ini daripada tamadun yang hebat, yang pandai membina bangunan, iaitu tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. Kamu tahu kan, tamadun Mesir Purba telah membina piramid, yang kukuh berdiri sehingga ke hari ini. That's why tamadun Mesir Purba very smart dalam ilmu matematik, dan masyarakat Indus very open-minded. They learn ilmu geometri dan ilmu matematik dari tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. That's why mereka mampu membina bandar terancang seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Okey, selain daripada itu, bandar ini disusun berasaskan blok 4 segi. Faktor yang seterusnya, kenapa bandar Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah bandar yang terancang? Faktor yang keenam, kerana terdapatnya sungai sebagai jalan pengangkutan. Di dalam bandar ini.
Faktor yang keenam, kenapa bandar ini adalah bandar terancam? Faktor yang ketujuh, faktor yang ketujuh kerana terdapat sistem kumbahan. Sistem kumbahan ini adalah tempat untuk pembuangan najis dan sampah manusia. Bermaksud bila tamadun Indus, bila masyarakat tamadun Indus mampu membina sistem kumbahan dalam bandar Mohenjo-daro dan Harappa, menunjukkan keupayaan mereka merancang sistem bandar dengan baik. Okey, so kamu kena tahu bahawa inilah 7 sebab mengapa bandar Mohenjo-daro dan Harappa adalah bandar terancam. Ingat ni, cikgu dah bagi kat kamu 7 isi, 7 sebab kenapa Mohenjo-daro dan Harappa dikatakan bandar terancam. Sebab kalau keluar soalan mengenai tamadun Indus, biasanya sasaran soalan ialah tentang perancangan bandar atau mengapakah Mohenjo-daro dan Harappa dikatakan bandar yang terancam dan dibina secara sistematik dalam tamadun Indus. Faham Okey, itu skop soalan. Biasanya itu keluar soalan struktur ataupun soalan esei. Okey, seterusnya ciri yang kedua. Ciri yang kedua tentang organisasi sosial. Okay? Tentang organisasi sosial. Dalam tamadun Indus, para sejarawan tidak menjumpai organisasi sosial secara jelas. Cuma dikatakan bahawa organisasi sosial dalam tamadun Indus dibahagikan kepada golongan atasan, dan golongan bawahan. Golongan atasan dikatakan diketuai oleh pendeta. Para pengkaji sejarah tidak menjumpai adanya kesan-kesan atau bukti bahawa Indus diketuai oleh raja. Tak ada. Tetapi mereka mengatakan tamadun Indus ni diketuai oleh pendeta. Okey, nampak diketuai oleh pendeta. Pendeta ni siapa? Pendeta ni guru agama lah. Okay, pendeta ni maksud dia guru agama. So, dekat sini ada satu skop soalan objektif. Dia akan tanya, atas dasar apakah golongan bawahan mentaati golongan atasan dalam tamadun Indus? Maka jawapan dia, atas dasar agama. Sebab ketua pentadbir tamadun Indus ini adalah pendeta. Jadi golongan bawahan mentaati golongan atasan atas dasar agama. Faham Atas dasar agama. Menyebabkan golongan bawahan sangat mentaati golongan atasan yang diketuai oleh pendeta. Okey, ini satu skop soalan kat sini selalu keluar untuk objektif. Okey, ciri yang seterusnya, ciri yang ketiga dalam tamadun Indus adalah tentang yang selalu keluar. Cikgu bincangkan yang selalu keluar. Tentang pengkhususan kerja. Tentang pengkhususan kerja. Dalam tamadun Indus, masyarakat Indus melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Contohnya, mereka buat pertanian. Mereka buat perdagangan. Antara contoh pengkhususan kerja yang dibuat adalah pertanian dan perdagangan. Okey, mengenai perdagangan ni ada satu skop soalan yang selalu keluar. Dikatakan tamadun Indus ini telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan tamadun Mesopotamia. Apa bukti dia? Terjumpanya cap mohor. Cap mohor. Okey, ni skop soalan objektif hati-hati. Cap mohor ni selalu keluar soalan objektif. Bukti yang mengatakan tamadun Indus melakukan perdagangan dengan daerah luar atau dengan tamadun luar, iaitu tamadun Mesopotamia, apabila pengkaji sejarah menjumpai cap mohor yang melambangkan wujudnya perdagangan antara Indus dengan Mesopotamia. Hati-hati, itu soalan. Kadang-kadang dia tanya, apakah jenis pertanian yang diusahakan oleh penduduk Indus? Antara pertanian dengan perdagangan, kerap kali soalan yang ditanya adalah tentang perdagangan. Tetapi kalau ditanya tentang pertanian, apakah jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat Indus? Mereka mengusahakan tanaman barli dan kacang. Barli dan kacang. Okay, so kamu tulis kat sini, barli dan kacang. Okay, barli dan kacang. Okey, seterusnya, skop soalan yang seterusnya tentang Indus, dia akan tanya pasal keagamaan. Okey, tentang agama dan kepercayaan. Bagi masyarakat Indus, ini yang seterusnya, yang keempat yang selalu ditanya adalah tentang agama dan kepercayaan.
Okay. Biasalah dalam tamadun awal dunia, mereka ini mengamalkan menyembah macam-macam Tuhan. Macam-macam Tuhan, okay? Yang dikenali sebagai politisme. Politisme bermaksud menyembah macam-macam Tuhan, bukan satu Tuhan. Dan setiap Tuhan yang disembah itu berunsur alam ataupun dikenali sebagai animisme. Contohnya Tuhan menyembah Tuhan kilat, okay? Tuhan api, Tuhan banjir, Tuhan sungai, Tuhan bukit, okay? Bila Tuhan yang disembah itu berunsur kepada alam, maka dikenali sebagai animisme. Tapi dalam tamadun Indus, dikatakan mereka ini menyembah satu patung yang dikenali sebagai Proto-Siva. Okay? Mereka sembah satu patung yang dikenali sebagai Proto-Siva. Hati-hati ni sebagai selalu keluar soalan objektif. Okay? Proto-Siva ni satu patung yang dikatakan mempunyai di kepala dia mempunyai 3 tanduk yang dikaitkan dengan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva dalam agama Hindu. Tetapi para sejarawan kata dalam tamadun Indus bukan lagi bermula bukan bermula lagi agama Hindu. Okay? Tidak dapat dipastikan secara jelas apakah agama tersebut, tetapi bukan agama Hindu. Cuma masyarakat Indus ini menyembah satu patung yang dikenali sebagai Proto-Siva. Hati-hati ya, ini soalan. Okay, dan Proto-Siva ni, patung Proto-Siva ni ada 3 tanduk ke atas yang melambangkan Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan Dewa Siva. Dewa atau Tuhan yang dipercayai dalam agama Hindu. Okay. So Proto-Siva ni dia ada tiga tanduk Dewa Brahma, okay, Vishnu dan Siva. Satu lagi, para sejarawan menjumpai bahawa masyarakat Indus menyembah satu Tuhan yang dikenali sebagai Tuhan Ibu. Hati-hati, ini skop soalan objektif. Okay? Tuhan Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka menyembah satu Tuhan yang dikenali sebagai Tuhan Ibu. Kerap kali soalan tentang Tuhan Ibu ni dia akan tanya, okey, masyarakat Indus menyembah Tuhan Ibu. Apakah yang dilambangkan dengan Tuhan Ibu? Tuhan Ibu melambangkan kesuburan. Okey, Tuhan Ibu melambangkan kesuburan. Okay, ini skop soalan yang cikgu bagi tentang Indus. Cikgu bagi skop soalan tentang esei dan soalan objektif. So, soalan struktur kalau keluar adalah di kalangan benda-benda yang cikgu dah bincangkan ni. Okay, next yang selalu ditanya lagi tentang tamadun Indus adalah tentang sistem tulisan. Tetapi sistem tulisan Indus ni tidaklah famous sebab tidak dapat dibuktikan secara terperinci oleh golongan para sejarawan. Tetapi penting untuk mengetahui bahawa dalam tamadun Indus juga wujud satu sistem tulisan yang dikenali sebagai piktograf. Okay? So, ciri yang kelima yang penting yang selalu keluar adalah sistem tulisan. Okay. Tulisan dalam tamadun Indus ini adalah tulisan berbentuk simbol yang dikenali sebagai piktograf. Okay, ini sahaja perkara yang selalu keluar tentang tamadun Indus, sama ada soalan objektif ataupun soalan esei. Satu lagi skop soalan esei, dia tanya tentang apakah sumbangan tamadun Indus. Apakah sumbangan tamadun Indus? Okey, kita tengok sumbangan tamadun Indus. Kat mana cikgu nak cerita sebab whiteboard ni dah penuh. Boleh cikgu tarik ke atas tu. Okey. Sumbangan tamadun Indus. Okey. Apakah sumbangan tamadun Indus? Dalam kajian para sejarawan, dikatakan tamadun Indus menyumbangkan 3 perkara penting terhadap ketamadunan atau peradaban hidup manusia. Pertama, tamadun Indus menyumbangkan kepada sistem perancangan bandar. Okay? Sistem perancangan bandar. Okay. Bagaimana Indus mampu membina bandar yang terancang dan bandar yang sangat sistematik. So, kalau soalan tanya atau kamu nak huraikan bahawa sumbangan tamadun Indus yang terpenting adalah dari aspek perancangan bandar, maka kamu ambil balik bandar apa yang terpenting, bandar apa yang well planned dalam tamadun Indus ni, iaitu bandar Mohenjo-daro dan Harappa. Dan kamu terangkan kenapa sistem perancangan bandar ini menunjukkan satu keupayaan, satu
kreativiti, satu pencapaian masyarakat Indus. Dan terangkan kenapa bandar tersebut adalah bandar terancam based kepada fakta yang cikgu dah senaraikan tadi, iaitu apakah sebab, apakah alasan yang mengatakan bahawa bandar Mohenjo-daro dan Harappa adalah bandar yang terancam. Ambil balik 7 isi yang cikgu dah terangkan tadi. Faham? Okey. Sumbangan Indus yang kedua yang penting adalah teknologi pembakaran batu bata. Okey, teknologi pembakaran batu bata. Batu bata. Okey. Bagaimana tamadun Indus mampu membina bandar? Untuk membina bandar dia mesti ada batu bata, betul? Tamadun Indus ni, masyarakat dia tidak bergantung kepada panas matahari untuk membuat batu bata. Tetapi mereka sendiri mempunyai teknologi pembakaran batu bata yang menyebabkan mereka mampu menghasilkan batu bata dan seterusnya mampu membina bandar yang terancam. Sebab apa? Sebab mereka telah berupaya untuk menunjukkan hasil kreativiti, menunjukkan kreativiti masyarakat bahawa mereka mampu untuk menghasilkan batu bata melalui teknologi pembakaran. Okey, dan sumbangan yang ketiga. Okey, sumbangan yang ketiga, kat mana cikgu nak tulis ni? Sumbangan yang ketiga. Kat sini Sumbangan Indus yang ketiga adalah sifat terbuka. Okey. Masyarakat Indus dikatakan mempunyai sifat open-minded, sifat terbuka. Maka dalam esei kamu, hendaklah kamu jelaskan kenapa dikatakan masyarakat Indus ni mempunyai sifat yang terbuka. Mereka ni they are really open-minded. Kenapa mereka bersifat terbuka? Pertama, sebab mereka sanggup untuk menimba ilmu geometri dan matematik dari tamadun luar, iaitu mereka belajar ilmu geometri dan matematik dari tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. That's why mereka sangat pandai untuk membina bandar. Yang kedua, mereka ini bersifat terbuka. Kenapa? Kerana sanggup menjalin hubungan perdagangan dengan negara luar. Hubungan perdagangan itu dijalankan dengan tamadun Mesopotamia. Ketiga, kenapa mereka ini berfikiran terbuka? Kerana mereka mampu menggunakan hasil alam yang berada di sekitar untuk menjana kehidupan. Contohnya, mereka menggunakan kawasan lembah sungai Indus yang subur itu untuk menjalankan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada masyarakat Indus. Selain itu, mereka menggunakan sungai Indus untuk menjalankan perdagangan. That's why masyarakat Indus ini dikatakan adalah masyarakat yang sangat berfikiran terbuka. Okey, kalau bahagian soalan Indus ni, dia selalu keluar soalan tentang kebat, soalan kebat tentang bagaimanakah anda ingin membina bandar yang terancam pada masa depan. Maka kamu harus memikirkan apakah bentuk bandar yang akan kamu bina bagi masa depan manusia. Mungkin kamu boleh bagi jawapan tentang kamu akan membina bandar yang bebas daripada pencemaran. Kamu akan bina bandar yang sangat sistematik, dilengkapi dengan kemudahan asas dan ciri-ciri keselamatan. Kamu akan bina bandar yang mesra alam. Contohnya, bandar yang ditanam dengan pokok-pokok sebab kita manusia memerlukan pokok sebagai bahan oksigen. Okey? Ataupun kadang-kadang dia akan tanya soalan kebat tentang apakah pentingnya, mengapakah sifat terbuka itu penting kepada kita. Maka kamu jawab, sifat terbuka itu penting kepada kita untuk memajukan negara. Okay? Sifat terbuka membolehkan kita menimba ilmu pengetahuan dari dunia luar. Sifat terbuka meletakkan kita sebagai manusia yang sanggup untuk berbincang bagi mendapatkan sesuatu ilmu dalam semua hal. Okay? Sifat terbuka membolehkan kita menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Sifat terbuka boleh menggalakkan kita untuk mengetahui dan mempelajari tentang ilmu sains dan teknologi bagi memajukan negara. Sifat terbuka penting dalam menjana kemajuan ekonomi negara dengan menawarkan pelaburan kepada pelabur-pelabur luar bagi merancangkan perkembangan ekonomi negara. So, cikgu dah bagi kat kamu ada 2 skop soalan kebat yang sering ditanya berkaitan soalan Indus, berkaitan tamadun Indus. Yang pertama, dia selalu tanya tentang perancangan bandar. Apakah
kaedah ataupun apakah bandar yang menjadi pilihan kamu. Okay? Bagaimana kamu harus merancang bandar yang sistematik pada masa hadapan. Yang kedua, selalu ditanya tentang apakah pentingnya, mengapakah sifat terbuka itu penting dalam memajukan negara. Maka kamu kena terangkan. Sebab Indus memiliki dua perkara ni. Pertama, sifat yang terbuka. Yang kedua, mereka bijak untuk membina bandar yang terancang. Dan kalau ditanya, di negara kita, apakah contoh bandar terancang? Di negara kita, contoh bandar terancang adalah Bandar Putrajaya dan Bandar Cyberjaya. Kenapa dua bandar itu terancang? Kerana disusun secara sistematik, memisahkan kawasan pentadbiran dengan kawasan piadah dan kediaman manusia. Kedua, dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Ketiga, sangat mesra alam. Okey, so kamu jawab macam itu saja. Okey, habis kelas kita untuk Tamadun Indus. Cikgu harap penerangan cikgu boleh dijadikan rujukan kepada kamu. Kita bertemu lagi, asalkan kamu, cikgu harap bila kamu suka, kamu like, kamu share video ni dengan kawan-kawan kamu dan kamu terus subscribe channel cikgu. InsyaAllah, semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat kita sebarkan seluas-luasnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.